kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baik, kita 3 dah lepas, so sekarang korang 3 atau 4 dan kita tak pernah jumpa lagi. Ada yang pernah tegur saya ke kat sekolah kita? Tak. Bukan saya. Tak ada langsung tak kenal saya ya? Tak kenal. Okay. Tak, cikgu. Saya cikgu, nama saya Abrar. Saya menggantikan Cikgu Syazlin yang telah pun pindah ke Terendak. Okey, jadi pada tahun ini kita akan belajar programming Java tau. Java. Biasa dengar kan? Nah. Dengar. Biasa tu. Biasa cikgu. Biasa Saya dengar. tak ingat. Okey, biasa dengar okey. Itu satu benda yang progress lah. Satu benda yang menggembirakan saya. Cuma pada tahun ini kita akan cuba sedaya upaya lah untuk bekerja di makmal. Jadi sepanjang PKP, kalau kelas kita online, kita akan memperkasakan teori, memperkasakan teknik-teknik dokumentasi. Kita akan cuba untuk faham apa itu Java kan, sebelum kamu mula menaik Hello World dalam satu cara Java. Right. Alahai, sikitnya orang yang online ni. Nampak sikit je muka ni. Tengah pakai tudung cikgu. Habis lagi. Esok Okey, sekarang saya tunjuk apa sekarang kat skrin ni? Kemahiran insaniah dalam kemahiran sains komputer. Soft skill kan? Apa yang kamu faham tentang soft skills ni? Apa yang kamu faham tentang soft skills ni? Skill lembut. Skill dalam bidang komputer. Kemahiran awal. Asas Insaniah. asas yang perlu belajar. Apa asas dia lah, insan sebagai seorang manusia, apa kemahiran yang kamu ada untuk hidup ni sebelum kita masuk Baik. Makanan. Dedikasi. Makanan. Memasak. Soft skill tu kamu masak. Soft skill dia Komunikasi. komunikasi. Lagi? Cakap. Bercakap komunikasi lah lagi. Bertutur. Ilaha illallah. Okey, lagi? Observation. Perhatian. Fikiran kritis. Fikiran berbicara, komunikasi juga. Tak keluar benda tu lagi. Okey. Jadi slide kedua ya. Okay, nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. So soft skill ni dia untuk sains komputer, saya hanya menekankan 5 kemahiran yang agak
sangat kritikal untuk sepanjang kamu tingkatan 4 ni, iaitu komunikasi, fleksibiliti, kepimpinan, kerjasama dan juga penurusan masa. So, apa yang kamu faham tentang soft skill ni, sebenarnya banyak yang kita macam tadi memasak kan. Memasak tu adalah hard skill. Hard skill. Memasak, menaik, itu adalah hard skill. Jadi, termasuklah kamu belajar bahasa Arab kan, semua orang tahu bahasa Arab kan dalam Form 4 ni kan. Boleh. Tahu. Itu adalah hard skill yang kamu memang kena ada sepanjang untuk kamu lulus SPM. Dan sehinggalah kamu dapat SPM, kamu ada sertifikat kamu ada SPM. Sehinggalah kamu ada CJ SPM, itu semua hanyalah hard skill. Dan soft skill ni yang saya nak tekankan di sini, dia akan membantu kamu untuk mendapatkan degree ataupun dapatkan sijil SPM kamu. Okey. Jadi one by one kamu akan faham apa yang saya punya expectation pada tahun ini. Tahun ini agak kritikal. Kita akan buat semua benda secepat mungkin sebab kamu akan jumpa saya 1 jam kan? 1 minggu kan? Betul. Betul. Jadi 1 jam 1 minggu tak banyak yang kita boleh buat tau. Jadi dengan beberapa kemahiran yang kamu ada, maksud saya dengan kemahiran soft skill yang kamu ada, kamu akan berjaya menyiapkan semuanya walaupun tak skor tapi markah tu tinggi. Faham tak? Lulus tu wajib, tapi nakkan kamu skor tu. Subjek saya bukan subjek lulus tau, tapi nak cemerlang sebab apa? Walaupun kamu lulus, subjek saya lulus, tapi subjek saya ni, sains komputer ni, dia memang mempengaruhi kamu punya UNG. Jadi jangan cuba pandang enteng pada subjek inilah. Lagipun kamu semua pun dah dewasa kan? 16 tahun semua kan? Betul. Buka foto dah. Betul. Okey. Termasuk soft skill yang pertama iaitu komunikasi. Komunikasi ya. Okey. Setiap kali kita nak buat projek, kita mestilah menjelaskan apa masalah yang nak kita atasi sebelum kita buat sesuatu projek. Boleh faham tak? Sebelum kamu buat satu eksperimen, kamu kena faham kenapa kamu nak buat eksperimen tu, betul tak? Betul. Okay. Alright, good. Saya nak korang respon tau dengan bila saya tanya, jangan biar saya seorang-seorang cakap. Saya nak respon. Jadi bila kamu cuba nak buat satu eksperimen, perkara yang pertama kamu kena tahu adalah masalah yang kamu nak tackle, masalah yang kamu nak atasi, ataupun satu tujuan yang kamu nak Kecapi. Tujuan kecapi. Tujuan Capai. Tujuan yang perlu dicapai. Maksudnya tujuan yang perlu dicapai. Betul ke ayat tu? Tujuan. Jadi bila kamu dapat Apa ego, maksud dia sama je. okey. Bila kamu dapat kena pasti tujuan eksperimen kamu dijalankan, maknanya kamu mestilah dapat menjelaskan masalah yang kamu nak selesaikan. Jadi boleh tak kita nak berkomunikasi bila kita nak menjelaskan masalah tu,
dengan cara yang tergagap-gagap. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Tak boleh bro. Kamu tergagap-gagap. Tak sampai. Tak sampai kan? Tak sampai kamu punya makam tu. Betul tak? Bila tujuan ataupun masalah yang kamu nak. Okey, masalahnya sekarang ni musim banjir. Ada yang tinggal dekat kawasan banjir? Faham. Ada. Okey. Faham. Okey. Bila kita ambil contoh masalah banjir yang berlaku dekat kawasan rumah kita tu, kita nak cakap pada pada PBT ataupun pegawai yang berkuasa kan untuk menyelesaikan masalah banjir ni. Jadi boleh tak kamu cakap dengan dia masalah kamu ni kan, datang ke pejabat daerah ni. Masalah rumah banyak air. Rasa sesuai tak kamu cakap masalah tu macam tu? Rumah saya banyak air. Tak sesuai. Tak boleh aku. Tahu kunci. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak faham. Tak boleh. Orang tu pun boleh kan apa masalah kalau rumah dia banyak air. Boleh aku. Masalah yang nak disampaikan tu adalah rumah saya banjir disebabkan oleh longkang yang tersumbat. Jadi secara komunikasi kamu dah pun menyampaikan sesuatu permasalahan tu dengan jelas. Jadi setiap esok sebelum kamu masuk ke makmal saya, setiap kali apa yang kamu nak cakap, kamu kena tahu apa sebenarnya yang kamu nak cakap kat saya. Ataupun dalam report kamu, dalam penulisan laporan ataupun projek kamu telah pun menjelaskan secara menjelaskan secara nyata dengan jelas masalah yang kamu cuba atasi. Okey, clear? Clear. 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 1.95 minit kan? Tak babu. Okey. Dalam selepas kamu dah kena pasti masalah kamu kena tahu pula apakah prosedur ataupun teknik yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun kamu nak cari maklumat. Dalam kes kita, dalam kes sains komputer ni, kita akan banyak bekerja dengan maklumat. Itu sebab saya cari maklumat, bukan masalah. Maklumat, dalam contoh kes banjir tadi, maklumat yang kamu kena cari adalah di mana longkang yang tersumbat. Betul? Betul. Kan? Dalam sains komputer. Dalam sains komputer, apa yang kamu kena pasti adalah masalah yang kamu cuba selesaikan. Sebagai contoh, sains komputer ni dia banyak pengiraan. Dia boleh juga jadi tak ada pengiraan, tapi kita ambil pengiraan yang mudah-mudah. Kamu nak dapatkan satu isi padu sebuah apa? Bagi saya contoh. Isi padu sebuah bola keranjang botol air. Okey. Kamu tengok, kalau kita sebagai manusia ni, kita tengok botol air tu pun kita boleh anggarkan botol air ni 500 ml, botol air ni 1.5 ml dan botol air tu 5 liter. Betul tak? Betul. Itu kita sebagai manusia. Jadi sebagai komputer dia tak dapat identify saiz botol-botol tersebut. Jadi apakah maklumat yang kamu perlu dapatkan pada botol itu supaya komputer dapat mengecam ataupun mengenal pasti saiz botol tersebut? Apa maklumat yang kamu akan bagi pada komputer? Nombor. Barcode. Ukuran. Barcode.
ukuran Ukuran tinggi panjang, dia, tinggi. panjang dia kan. Asas je kan. Je. Janganlah takut. Sains komputer dia dia logik je, dia logik. Kalau tak kamu okey, takkan kamu nak bagi dia warna botol tu. Warna botol spritzer warna hijau. Kan? Tak sesuai lah kamu nak bagi maklumat warna botol. Kamu mestilah bagi tempat dimensi botol tersebut. Jadi bila kamu dah bagi maklumat pada komputer tu, maklumat tu dapat identify, dapat mengenal pasti saiz botol tersebut. Okay. Jadi kalau kamu nak cuba selesaikan satu masalah, kamu yang kena faham apa maklumat yang kamu kena cari untuk support kamu punya prosedur ataupun teknik yang kamu akan gunakan untuk pengiraan. Juga okey, yang ketiga populasi yang dikaji. Okey, kamu nak kaji tadi saiz botol tak? Jadi bila kamu nak kaji saiz botol, populasi yang kamu kaji kerusi sesuai ke tak sesuai? Tak. Simple je. Tak. Jadi secara tak langsung kamu dah dapat menceritakan kepada orang lain apa yang kamu cari. Afiq, kamu cari linear. Saya nak cari botol. Okey. Takkan kamu nak kira saiz botol, kamu cakap dekat orang lain, aku nak cari kursi sebab apa nak dapatkan saiz botol. Tak masuk akal lah. Nampak? Itu antara kemahiran yang orang tak pandang, tapi sebenarnya kamu kena tahu apa yang setuju. Setuju. Okey, last kali apa dia? Soalan. Soalan ke? Tak boleh unmute. Ya Allah. Ada itu. Ada soalan? Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, saya sambung dulu Okey. Seterusnya kaedah memproses dan menganalisa data. Right, kaedah memproses dan menganalisa data. Kaedah memproses dan menganalisa data ni jatuh pada tangga ketiga tau, ataupun perkara ketiga yang kamu kena jelaskan pada orang lain selepas kamu dah kenal pasti masalah dan kamu dah kenal pasti populasi. Bila kamu nak ceritakan kaedah memproses dan menganalisa data ni, ianya mestilah relevan dengan kamu punya objektif. Maksudnya objektif kamu adalah mengenal pasti saiz botol. Jadi kaedah memproses dia mestilah apa dia? Kaedah saiz botol. Okey, letakkan. Kaedah memproses dia mestilah kamu tahu tinggi, darab, panjang, lebar. Tinggi, darab, lebar. Ukulele. Ukur lilit dia. Darab lebar, darab tinggi. Okey. Nampak benda ni? Tak kisahlah. Kalau botol bulat macam mana kan? Macam mana kamu nak menganalisa botol bulat? Macam mana kamu nak menganalisa botol yang segi empat? Kan? Betul cikgu. Itulah kemahiran yang kamu perlu ada untuk menyiapkan projek kamu. Ini dalam cerita komunikasi. Alright. Next, kita masuk kepada apa ni? Masuk apa ni? Tajuk apa ni? Flexibility. Saya perlu kamu punya respon sebab saya tak tahu kamu dah nampak ke belum. Jadi kalau dah nampak beritahu. Flexibility.
Okay, flexibility lah. Korang suka tak pengetua korang sekarang ni? Soalan Suka. Alhamdulillah. Mantap. Okay, korang suka, Love. korang Alhamdulillah. sayang pengetua korang. Korang sayang pengetua korang. Sebab apa? Sayang. Sebab baik. Sebab dia menjiwai Dia tak student. macam Dia panggil sebab beliau pengetua. Beliau menjiwai ulul albab. Jiwai ulul albab. Okay. Bukan sebab dia agak fleksibel punya. Fleksibel. Kan? Betul. Dia Fleksibel. fleksibel. Kan? Fleksibel. Gimnastik. Boleh berbincang kan? Saya pernah ada pengetua yang mana setiap apa yang dia kata dulu mesti di kota tau. Tak kira apa pun, benda dia kena siap. Kamu boleh accept tak benda tu? Tak boleh. Mana boleh? Mana boleh? Ya, sebenarnya boleh. Tapi bila pengetua lama saya tak memahami situasi saya, tak memahami kekurangan saya, dia projek itu takkan dapat disiapkan. Perkara ni samalah juga. Bila kamu nak jalankan satu projek, kamu kena tahu bajet kamu, masa kamu dan juga kekuatan kamu tau, kekuatan. Okey. Biasanya kita buat kajian ataupun projek ni berkumpulan kan. Jadi tempoh masa diberi untuk saya, untuk kamu siapkan projek kamu adalah satu semester ni, sepanjang semester ni. Tapi adakah saya cikgu boleh mengarahkan kamu buat satu projek yang melibatkan wang? Okey, Adib, kamu pergi sana, kamu dapatkan data dan kamu balik. Boleh tak saya bagi arahan macam tu? Kos saya tak fikir pun, kamu lantaklah macam mana kamu nak dapat. Boleh tak saya buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Jadi termasuklah kalau ada wang, kalau ada duit. Okey, peruntukan untuk projek kali ni adalah untuk projek kamu ya. Katakanlah saya dapat peruntukan untuk projek kamu adalah RM1,000 untuk 172 orang pelajar. Jadi bila RM100,000 untuk 172 orang termasuklah kos printing, kos untuk jamuan, kos untuk hadiah kan. Nampak? Jadi pada ujung semester kamu akan present dan kita akan cari pemenang. Jadi tiba-tiba saya rasa hadiah yang kita nak bagi tu agak melampau lah. Kita nak bagi seorang pemenang pertama motosikal, pemenang kedua handphone, pemenang ketiga kita bagi voucher tunai. Cukup ke tak cukup RM1,000 tu? Lebih. Tak cukup. Cukup. Jadi bila kita dah pasti masalah tersebut, secara tak langsung sebenarnya kita akan dapat jalankan projek itu secara efisien. Juga boleh tak saya bagi kamu arahan ataupun tugasan projek yang di luar jangkau masa ataupun kamu perlu lebih masa daripada 1 jam di hadapan komputer. Boleh tak? Jadi benda tu memerlukan flexibility untuk saya dan juga untuk kamu. Kamu kena fleksibel, saya pun kena fleksibel. Okey. Dan juga usaha. Jadi usaha kamu, saya tahu kamu kena menghafaz Al-Quran, dalam masa yang sama kamu ada co-curriculum, dalam masa yang sama ada kerja-kerja lain, betul tak? Biasalah. Folio itu, folio ini, kajian tu, eksperimen ini, betul tak? Jadi perkara-perkara tersebut perlu saya ambil kira dan juga kamu pun perlu ambil kira supaya kita dua-dua dapat manfaat, kita dua-dua dapat menyelesaikan the whole semester dengan cemerlang. Lulus insya-Allah, tapi cemerlang tu saya nak target. Okey. Kemudian
Okey. Kemudian macam mana saya nak ambil kira dalam flexibility ni juga kita kena ambil kira reka bentuk eksperimen projek ketika pengumpulan data tau. Okey. Sebagai contoh, data yang kamu perlu ambil adalah pada waktu panas. Sebagai contoh kamu kena kira panjang rumput. Tapi hari yang kita plan untuk kira panjang rumput tersebut jatuh pada hari hujan. Jadi adakah saya cakap okey, korang tak dapat ambil saiz panjang rumput, tak apalah, batal lah projek, ataupun saya bagi fail. Adakah saya fleksibel untuk situasi tersebut? Tidak. Tak. Jadi reka bentuk eksperimen ataupun reka bentuk projek kita ketika kumpulan data ke, ketika eksperimen makmal ke, perlu fleksibel. Maksudnya okey, tak dapat hari tak apa, kita bawa ke depan, tapi hari ini kita gantikan dengan satu bahagian kecil projek kita yang lain. Maknanya kita akan susun balik beberapa perkara depan tu bawa ke belakang, perkara belakang ni kita bawa ke depan. Itulah flexibility. And then dengan flexibility juga kita dapat menjana ataupun membuat satu plan B ataupun plan contingency in case of perkara-perkara yang unpredicted berlaku, kemalangan ke, kan, kemalangan, kita tak tahu kemalangan, demam, kan, tak jadi demam, cikgu tak dapat nak datang kelas, demam, okey. Jadi dalam masa yang sama kita kena berfikirlah, demam, okey, demam hari ni lah, esok takkan demam. Jadi macam mana kita nak pastikan setiap waktu kita tu bermakna sepanjang projek. Alamak, tak ada seorang pun buka video, saya seorang je ke? Okey. Itu plan contingency. Sekarang ni cerita dia tadi, last kali ni, reka bentuk eksperimen yang lemah akan mempengaruhi hasil akhir. Okey, disebabkan oleh saya tak fleksibel, kamu rasa saya tak fleksibel. Jadi kamu pun okey, hari hujan kamu pun tak dapat bacaan saiz rumput, panjang rumput. Jadi kamu tipu saya. Okey, anggap je lah rumput ni panjang dia sekian-sekian kan. Bukannya cikgu tahu pun. Betul. Jadi hasil akhir dia yang kita akan dapat adalah perkara yang kita tak expect. Kita tak dapat nak. Okay, tak apa. Yang tak dapat buka kamera tak apa. Hasil akhir yang kita dapat nanti memang tak tally dengan kita punya objektif. Tak tally dengan kita punya hipotesis. Tahu tak hipotesis apa? Tahu tak? Sebulan awal ni. Tahu. Hipotesis tu apa? Tahu. Dapat tahu apa dia? Kesimpulan awal. Kesimpulan awal. Andaian. Ya. Andaian awal. Bukan kesimpulan awal. Kamu jangan suka-suka nak simpulkan orang. Kamu andaikan saya seorang yang tak fleksibel. Tak apa. Sehingga kita bertemu dan sehingga kita menjalankan tugas bersama-sama, kamu akan tahu saya ni fleksibel ke tak fleksibel. Nampak tak? Jadi jangan kamu buat kesimpulan. Kesimpulannya Cikgu Abra ni tak fleksibel, dia straight. Kamu tak tahu sebab kamu tak jalankan eksperimen lagi. Kamu tak test. Kamu tak uji saya macam mana lagi. Jadi bila perkara tersebut berlaku, bila kamu buat hipotesis, hipotesis ni Cikgu Abra ni sporting orangnya. Kamu akan buktikan kamu punya hipotesis tu betul selepas kita bertemu.
Faham tak hipotesis tu? Faham. Okey, dalam Okey, dalam kita nak mereka bentuk eksperimen, kita kena pastikan yang eksperimen kita tu saiz dia agak fleksibel dan merangkumi masa yang diperuntukkan tu. Maknanya benda ni kena dua hala. Satu, permintaan saya. Yang kedua, kekuatan kamu untuk menjalankan projek. So, kita akan ada win-win situation dekat situ. Hasil akhir insya-Allah akan dapat yang terbaik. Right. Okay, next slide. Apa tu? Apa yang saya tulis tu? Kepimpinan. Pimpinan. Alright, biasanya yang akan present projek kamu, biasa ketua ke ataupun kamu akan assign orang lain yang akan present? Ketua ke? Boleh tak ketua? Boleh tak ketua assign? Okay, kau bahagian Bagi-bagi kan. kau bahagian bahagian media ataupun bahagian public relation. So kau akan cerita kita punya projek ni. Boleh tak benda tu berlaku? Boleh tak ketua assign orang lain untuk present? Boleh tak? Boleh. Sebab dia ketua. Boleh. Betul. Bila kita assign ketua, maknanya kita akan respect dia ke ataupun dia ketua, letak dia buat semua satu. Respect. Resign semua. Respect. Okay, kamu yang ini agak tricky tau. Dia kalau ketua yang kamu pilih tu kamu tak suka, kamu akan bekerja dalam neraka, tahu tak? Bukan rasa hell kerja dengan orang macam ni. Betul tak? Betul. Jadi pemilihan pemimpin sangat-sangat mempengaruhi projek kamu. Okey. Jadi kemahiran untuk memilih pemimpin adalah satu kemahiran yang kamu kena tahu, kamu kena ada. Okey, adakah pemimpin yang kamu pilih ni fleksibel? Adakah dia seorang yang rajin? Kamu pun rajin, adakah kawan kamu tu pun rajin? Adakah dia seorang yang fleksibel dah, rajin dah? Apa lagi? Dia boleh bercakap dengan baik, dia boleh memberikan arahan dengan baik, jelas. Ini kan kamu lantik dia ketua, lepas tu dia bagi arahan kat kamu tak jelas. Cikgu cakap macam ni sampai kat kamu tak cikgu tak cakap macam tu pun. Itu adalah pemilihan ketua yang agak kritikal lah, memilih ketua. Dan ianya adalah satu skill, satu kemahiran yang kamu kena ada dalam memilih ketua. Ini baru ketua kelas ataupun ketua kelas ada kan masing-masing? Ada. Dah ada bawa daripada tahun belakang ke depan ke ataupun akan ada lantikan baru? Ada yang lantik baru. Gantung. Dia Dia stay. baru stay. Ada yang lantik baru. Okey. Lepas tu Baru. okey, lepas tu kau akan ada pemilihan ketua umum ke macam mana? Ketua pelajar. Ada. Ada. Video P. Ada Okey, jadi bila kamu buat pemilihan pelajar tu, adakah kamu akan pilih orang yang tegas ataupun orang yang fleksibel ataupun orang yang boleh kamu pijak kepala? Fleksibel. tak balik. Kita ada motif
masing-masing. Kita akan ada objektif diri masing-masing kan. Tapi pemilihan tu berdasarkan undi tu tak. Jadi nilai undi itu akan mempengaruhi seseorang dalam pilihan raya, betul kan? Jadi macam saya nak, memang saya nak member saya yang boleh saya pijak kepala jadi ketua. Contoh Sebab apa? Sebab waktu saya, let's say lah, waktu saya isap rokok kat toilet, dia tak akan report lah kat cikgu ke kat warden kan, contoh. So adakah saya punya fikiran sama macam orang lain punya fikiran, betul tak? Nah, sama juga macam lah, sebabkan saya nak ketua tu, so saya kempen dengan member lain kan, kita ambil dia sebagai ketua. Pasal boleh kau tim kan, kalau kantoi dia cover lah. Adakah semua orang ada pemikiran macam tu? Tak kan? So di situlah berlakunya kempen. So kempen pilihan raya ni ada wujud walaupun datang dengan motif yang negatif. Kita pilih seorang sebab kita ada tujuan, kita ada objektif kita ada harapan ataupun kita ada expectation yang akan kita ada expectation yang kita harapkan daripada dia. Tapi kita kena tengok jugalah orang lain, adakah orang lain akan memilih dia juga. Kemudian bila seseorang ketua telah pun dilantik, ketua umum telah dilantik, lepas tu lantikan pengawas ataupun lantikan orang-orang kanan dia, termasuklah setiausaha, bendahari, EJK sukan, EJK makan, EJK kerohanian kan. Ketua yang dilantik tadi, mula-mula tadi, ketua yang kamu lantik tu, ini part yang paling best ya. Sayangnya ketua yang kamu lantik tu, dia tak kenal pasti tau kekuatan setiap ahli dia. Jadi perwakilan kuasa ataupun aku lantik engkau jadi bendahari. Boleh tak? Boleh. Aku suka je bendahari, aku suka pegang duit. Tapi dalam masa yang sama, dia tak kenal pasti kekuatan kawan dia ni. Bila bagi kuasa macam tu, pegang duit, tapi dia ada rekod pecah amanah. Faham tak? Jadi bila dia ada rekod pecah amanah, kamu pula meletakkan kuasa pada orang yang pernah pecah amanah dengan harapan dia insaf. Adakah itu satu tindakan yang betul? Tidak. Saya tak tahu. Saya tak dapat nak bagi jawapan yang tepat sebab ianya bergantung kepada ketua tersebut. Betul. Jadi bila dia lantik orang yang pernah pecah amanah dengan harapan, mungkin pada dia dengan harapan esok dia tu insaf lah, dengan harapan and then yang terjadi adalah satu isu timbul, satu isu kewangan timbul, duit hilang, dan kemudian kamu tak percaya dia. Kuasa autonomi itu kamu bagi kat dia, tapi tiba-tiba kamu tak percaya kat dia. Ini yang akan timbul konflik dalam kepimpinan. Sebab kamu dah bagi kuasa autonomi dia pegang duit, dan bila duit tu dia perlukan, dia kena bawa keluar. Bila duit diterima, dia kena simpan. Betul tak? Tapi sayangnya kuasa autonomi yang kamu bagi kat dia tu telah pun disalahgunakan oleh orang tersebut. Kat sini konflik berlaku. Besar konflik ni. Dalam mana-mana organisasi pun akan ada isu ni, biasalah. Tapi macam mana ketua nak menyusun saf dia tu, yang belakang tu, supaya organisasi itu menjadi satu organisasi yang padu, yang berkesan.
yang adil. And then bila kita jadi ketua ni, kita kena pandai lah memotivasi kan sahabat-sahabat kita. Betul tak? Kita sebagai contoh, okey, sebagai contoh nak bagi, okey, Afif. Okey, sebagai contoh Afif. Dia ketua ICT ya. Ketua kumpulan kamu, 3 orang, Afif, Danish, Fadil. Okey. Afif ketua. Lepas tu Afif bagi arahan pada Danish untuk collect data. Dapatkan bacaan tinggi rumput contoh. Saya pun tak tahu kenapa saya bagi contoh tinggi rumput, tapi saya ambil contoh lah tinggi rumput eksperimen yang biasa kan dekat makmal sains, betul tak? Okey. Bila tadi saya baca dia. Afif, Danish, Fadil. Okey. Jadi bila Danish cakap, aku tak pernah kira rumput lah, aku tak tahu macam mana nak kira rumput. Jadi sebagai ketua kamu kenalah ajar dia, ataupun kamu hantar orang untuk ajar dia, ataupun kamu hantar dia belajar dengan orang lain untuk mengira saiz rumput. Nampak? Okey, Afif, aku tak tahu lah Danish. Okey, tak apa Danish, tak tahu, hantar dia dekat Adriana dia pernah kira saiz rumput. So kamu assign orang lain untuk bantu tim kamu untuk dapatkan data. Itu adalah kepimpinan yang baik. Right. So dorongan, ketua juga akan bagi dorongan untuk terus mencuba. Cuba bayangkan dorongan ketua bagi dorongan untuk terus mencuba. Biasanya korang cakap macam mana? Okey, Afif, tak dapat hafal lagi ke? InsyaAllah boleh. Bagi dorongan macam tu kan. Itu salah satu dorongan juga lah. Tak apa, nanti kita spend time sama-sama, kita buat hafazan sama-sama. Itu pun salah satu contoh dorongan. Okey. Boleh? Okey, cikgu boleh. Boleh, cikgu. Jadi setiap bila kamu dilantik sebagai pemimpin, satu, memimpin diri kamu, yang kedua kamu memimpin tim kamu. Itu adalah dua perkara yang memang kamu kena buat. Sebab satu, kamu dah matang lah, 16 tahun dah pun, bukan budak orang form 2. Form 2 dia belum matang, dia nak main-main lagi. Form 3 dia dah kena serius sikit kan, sebab dia nak exam. Jadi form 4 ni dah nak ke arah 4, 16, 17, 18 boleh kahwin dah. Kalau sekarang tak matang, 18 esok kau nak kahwin, susah nanti. Okey. Latihan dorongan mencuba. Okey. Pemudah cara. Okey, pemudah cara ya. Yang ini biasanya lah yang kamu suka, siapa yang cikgu yang kamu rasa suka, yang sentiasa memudah carakan masalah kamu? Cikgu homeroom. Homeroom kan? Cikgu homeroom. Maknanya ayah ataupun mak angkat kamu tu lah, betul? Betul. Jadi biasanya dia orang mudah carakan macam mana? Cadangkan penyelesaian masalah. Biasa masalah apa yang timbul tu? Belikan barang. Di sekolah. Sekolah lagi. Akademik. Spesifik sikit masalah apa? Kalau ada Apa? program, Program belikan barang. Dia belikan barang. Pengurus sendiri. Dengan program dia belikan barang kan, dia selesaikan masalah kamu, betul tak? Supaya program kamu dapat berjalan dengan lancar kan. Kita memudah cara, kita memudahkan urusan budak ni. Nampak, itu adalah salah satu ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri kamu. Bukan kami saja ya, dalam diri kamu juga. Alright. Clear? Clear. Dan akhir sekali, integriti.
integriti, yang mana tindakan, penilaian, kaedah, jangkaan, hasil yang konsisten. Okey. Tindakan. Apa contoh tindakan yang konsisten? Solid. Solat. Alamak. Satu contoh integriti yang sangat tepat. Sangat tepat. Solat di awal waktu kan. Contohlah. Solat. Okey. Solat di awal waktu lah, betul tak? Kalau dia solat tapi dia konsisten di akhir waktu, adakah integriti dia rendah? Dia konsisten juga. Macam mana? Okey. Kamu contoh integriti solat. Tindakan yang sangat konsisten adalah solat 5 waktu. Okey, saya punya soalan, adakah dia kekal berintegriti walaupun dia konsisten solat di akhir waktu? Ricky tak soalan? Soalan tu tricky tak? Tidak. Lebih kepada perkara negatif. Kurang-kurangnya dia konsisten. Kurang-kurang dia konsisten solat. Tapi dia konsisten solat di akhir waktu. Adakah dia masih lagi integriti? Kalau konsisten setiap hari, lama-lama senang nak improve. So kira berintegriti lah juga. Istiqomah. Tak solat kan ni? Macam mana? Tingkat integriti tu. Dia saya dengar macam tak ada jawapan yang tepat pun untuk integriti dalam solat ni. Kan sebab dia solat tapi konsisten solat tapi dia konsisten di akhir waktu. Macam bila kita tengok dia pun kita sedih, tahu tak? Sedih pula rasa. Kan? Tapi dia solat. Faham tak? Jadi kita nak menilai orang ataupun menilai integriti ni adalah satu perkara yang agak subjektif. Jadi bila kita nak menilai benda subjektif ni, ada beberapa kriteria lah yang kamu kena ambil kira. Kan, sebelum kamu membuat kesimpulan ke atas seseorang punya integriti. Okey. Maknanya kamu nak menilai dia baik ke tidak. Kan? Ada beberapa kriteria yang kamu kena tengok. Kan? Adakah dia solat? Ke dia solat? Konsisten solat 5 waktu sehari, betul. Tapi di hujung waktu. Okey, penilaian kamu kat dia pun macam mana nak nilai ni? Tapi dia solat, dia okey. Dia baik je budaknya, orang ni. Dia beriman orang ni. Dan bila kamu nak menilai integriti tersebut, dia ada kaedah-kaedah yang konsisten, kaedah-kaedah tertentu yang tepat. Yang tetap. Maksud saya tetap. Okey. Kenapa tetap kaedah tersebut? Maknanya tetap kaedah tu pun kena konsisten. Sebab bila kamu tengok kawan kamu yang solat di awal waktu, dia solat awal waktu, okey, bagus lah dia, tapi subuh dia tinggal tau. Subuh dia memang miss. Dan kamu buat comparison, kaedah kamu menilai orang tu, dia tak sepanjang subuh je, tapi yang lain dia solat awal waktu, dia mengaji je. Nampak tak? Adakah orang tersebut berintegriti? Nampak tak? Boleh faham? Boleh faham tak apa yang saya boleh sampaikan? Faham. Bila kamu menilai, kaedah kamu menilai orang punya integriti tak sama, adakah adil? Tak adil. Dia tak solat subuh, yang semayang 5 waktu. Tapi ujung waktu. Nampak tak? Bila kamu penilaian, tak apalah dia kawan baik aku. Atas kapasiti dia kawan baik aku, maka kamu pun
kamu pun cakap, ya memang aku lagi bagus daripada yang ini. Jadi perkara tersebut tak adil. Dan cakapkan dan hasil dia mestilah tak sama, kan? Betul tak? Alright, cukup cerita pasal kepimpinan. Kita cerita pasal kerjasama kumpulan. Sebab projek yang kamu buat esok akan dibuat secara berkumpulan. Dan pembinaan perisian ataupun projek ni biasanya kita buat berkumpulan. Sebab apa? Untuk level sekolah menengah, insyaAllah kita akan cuba untuk buat berkumpulan lah, minimum mungkin maksimum 3 orang gitulah. Kita akan perhatikan kemudian. Sebab kalau projek ni buat seorang-seorang, biasanya lah projek ni kalau buat seorang-seorang adalah pada ketika kamu buat PhD. So itu masa tu memang kamu seorang-seorang, betul-betul lonely. Tapi sebabkan projek yang sedang kamu jalankan ni adalah untuk meningkatkan kamu punya jati diri, meningkatkan kamu punya kemahiran. Apa kemahiran interpersonal, kemahiran bertutur, bercakap, bersembang, dan kemahiran bersosial kan. Jadi kita akan buat berkumpulan. Right. Jadi dalam masa yang sama kamu dapat memperkayakan pengetahuan kamu. Okey, kalau tak tahu Java, aku tahu Java, aku tolong bagi tahu kamu, aku tolong ajar kau. Jadi secara tak langsung kamu nampak kerjasama tu dapat dilaksanakan dengan sangat efisien. Dah rasa yakin dah boleh menang pertandingan ni kan. So kita akan buat pertandingan. Kita akan cuba buat pertandingan. Okey. Dan bila kamu bekerjasama, dalam masa yang sama kamu dapat meluaskan perspektif, analisis dan juga aplikasi yang kamu akan guna ataupun kamu akan cipta. Kamu akan cipta satu aplikasi yang sangat berkesan, ataupun aplikasi tersebut sangat diperlukan oleh pada peringkat sekolah. Contohlah, kalau pada peringkat antarabangsa sekalipun kamu punya aplikasi tersebut boleh digunakan, kita akan masuk pertandingan antarabangsa. InsyaAllah tak ada masalah. Okey. Sebab pertandingan antarabangsa sekarang pun kita jalankan secara online. Kalau ada rezeki, kita berjalan lah. Betul tak? Kita pergi tidur hotel lah. Tapi kalau sekadar kamu cipta aplikasi dan kita masuk pertandingan dalam talian, kita akan cuba yang terbaik lah. Right. And then itu antara beberapa possibilities yang kita boleh rancang. Then when the time is coming, kita akan cuba untuk mentengahkan apa yang kita buat dekat dalam kitab ni. Okey. Dengar ke? Alright. Boleh. Nice. Go. Boleh. Dah lemah Boleh awak. cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Boleh go, boleh. Right. Boleh. 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 Alright. Boleh. Okey, seterusnya peningkatkan rasa ingin tahu, kemahiran bersosial dan pembangunan emosi. Okey, bila kamu bekerjasama sekumpulan kan, tiba-tiba okeylah, kita ada waktu kita tension, ada waktu kita happy, betul tak? Ada waktu kita rasa macam down, projek ni tak kedua, cikgu banyak komen, cikgu banyak komplain. Ataupun kita ketinggalan kita tak cukup masa lah nak buat kan. Bila kita tak cukup masa nak buat adalah, itu semua adalah kemahiran kamu untuk menyelesaikan masalah. Itu semua benda orang hadap. Semua orang hadap masalah tersebut. Tak cukup masa, tak cukup manpower, tak ada akses ke makmal, tak ada akses ke peralatan kan. Itu semua biasa. Jadi emosi kamu akan terganggu kat situ waktu tu. Saya pula nak cepat, kamu tak submit, markah kosong. Jadi emosi kamu terganggu kat situ. Jadi benda-benda ni lah yang akan mematangkan kamu, yang akan yang akan memberikan kamu satu pengalaman baru dalam melaksanakan projek.
Sebentar ya. Ada beberapa isu. Ada orang kena remove lah. Right. Lah, seorang je yang tak ada orang yang buka kamera. Tak apa. Seterusnya, okey. Bila kita berkumpulan sebenarnya saya keen untuk combine lelaki dan perempuan tau. Korang setuju tak? Tak kisah. Kisah lah. Ikut cikgu lah. Ikut saya Boleh. Ikut cikgu. Okey, good. Jadi tak ada isu lah kan. Boleh. Jadi bila okey, satu lagi perkara yang saya suka dalam makmal, saya tak suka sebelah kanan lelaki, sebelah kiri perempuan ataupun macam tu tau. Sebenarnya saya suka pelajar lelaki kat depan, pelajar perempuan kat belakang. Tapi kan orang kata diskriminasi. Masalahnya adalah Islam macam tu kan? Betul tak? Betul. Boleh. Betul. Sepatutnya Boleh. Okey. Tapi dengar ni. Kelemahannya adalah pelajar perempuan yang start daripada tengah ke belakang, dia orang mungkin tak nampak atau tak faham apa yang saya cuba katakan. Betul tak? Betul. Jadi masalah tu kalau katakan saya letak lelaki belah kanan lelaki perempuan, jadi pelajar perempuan yang depan akan boleh bantu pelajar yang belakang, kawan dia kan. Jadi pelajar lelaki boleh bantu pelajar yang belakang. Betul tak? Betul. Okey. Saya fleksibel. Sebab saya fleksibel, saya nak tanya kamu, adakah kamu pelajar lelaki setuju untuk bantu pelajar perempuan yang dekat belakang kalau didapati mereka agak ketinggalan? Kita Ada. tak kisah. Tak kisah tapi Okey lah, tak apa. Perempuan ramai Twitter pula. Boleh juga. Kita akan buat Tak vote. boleh. sama. Kita akan buat vote lah nanti. Jadi kita tengok keselesaan lah masing-masing. Kalau kadang-kadang kita bersemangat je nak tolong orang kan, tapi setengah orang segan pula nak tolong orang, betul tak? Setengah orang pun segan juga nak dibantu, betul tak? Jadi dia biarkan je lah diri dia sesat. Itu perkara yang kita cuba nak elak. Okey, tak apa, kita buat vote nanti. And then bila tiba pada bahagian kemahiran bersosial, kemahiran sosial dan pembangunan emosi. Okey, disebabkan oleh ini meningkatkan rasa ingin tahu, kemahiran sosial dan pembangunan emosi disebabkan oleh kumpulan yang bercampur lelaki dan perempuan kan. Kebarangkalian berlaku, kamu dah memahami kawan kamu yang berlainan jantina kan, kamu dah faham jiwa dia, kamu dah sebab kamu dah ingin tahu, kamu dah tanya dia itu ini kan dalam sepanjang kita buat projek kan. Jadi kamu dah ada rasa keserasian dengan pasangan yang berlainan dengan jantina tu. Adakah ianya satu perkara yang negatif? Tidak. Dia jadi negatif bila pendapat itu negatif.
Macam pada mana? masa dia membantu Dalam untuk masa buat yang- projek. Okey. Tak boleh kerjasama. Okey. Okey, dia macam ni. Bila kamu dah berhenti, dia buat projek sama-sama dan kamu rasa serasi dengan tim kamu. Okey, 2 lelaki 2 perempuan. Okey, fine. Projek semua dijalankan di tempat terbuka, bukan tempat tertutup. Okey, tapi kamu dah serasi, kamu dah tersuka pula. Boleh jadi. Adakah perkara tersebut perkara negatif? Tahu Dia sebenarnya depend dekat orang tu juga. Kalau pendapat dia negatif, jadi negatif. Betul tak Mirazi? Betul. Betul. Sokong. Saya Depend pada sokong. orang. Sokong. Saya sokong. Kalau contoh kalau dah tersuka tu profesional lah. Dia Kena jaga hati. tunggu habis sekolah tu. Profesional je. Profesional. Saya support dia. Yalah, saya Tak takkan siapa siapa je. masalah peribadi kamu. Okey, anyway, perkara tersebut taklah negatif. Cuma selagi ianya tidak mengganggu kamu punya integriti. Baik balik pada bahagian integriti. Betul. Kan? Integriti, tindakan kamu, kan? Penilaian kamu, apa ni. Sebenarnya bila hubungan ni dia berkaitan dengan tindakan lah. Selagi ianya tidak melampaui batas, pada saya tak ada isu pun. Fleksibel ni cikgu. Okey. Next. Last sekali tu. Pengurusan masa. Okey, bila kamu dapat satu projek assign pada kamu, kamu boleh letakkan masa tau, ataupun rentak kerja kamu tau. Nak laju ke, nak perlahan ke, nak laju perlahan ke, perlahan laju ke, ataupun nak steady ke. Nampak? Kamu yang dapat tentukan sebab ianya bergantung pada kamu punya flexibility dalam mencapai tarikh akhir due date tu. Jadi sebelum due date tu kamu dapat sebelum due date tu kita kena kejar ni, kita kena siapkan ni, jadi kamu yang akan tentukan rentak kerja kamu. Kita pace lah. Kan? Betul tak? Jadi skill ni yang akan kamu dapat. Skill ni yang akan kamu skill ni yang akan kamu kuasai sepanjang buat projek. And then kita dapat tetapkan matlamat kita kan. Bila kita dapat tetapkan matlamat kita, maksudnya projek kamu ada beberapa objektif. Objektif 1 dah siap dalam tempoh masa yang diberi. Jadi kamu akan bermotivasi untuk menyiapkan objektif kedua. Nampak? Jadi sebabkan oleh pengurusan masa kamu yang sangat bagus. Sharp. Kadang-kadang bukan sharp je. Habis awal, siap awal. Tapi dalam siap awal ada kesalahan. Kamu boleh betulkan dengan tempoh masa yang tak apalah. Ada kesalahan cikgu beritahu. So kita buat pelan-pelan lah. Masih banyak masa lagi untuk kita betulkan. Nampak tak? Kamu siap awal. Bagi kat saya tengok ni salah ni, betulkan lah. So ada masa lagi, jadi kamu boleh buat rentak, boleh perlahankan rentak kerja kamu kepada perlahan sikit lah. Tak apa dah, okey lah, kita dah on track, cuma kita kena buat beberapa pembetulan. Itulah adalah skill yang kamu memang kena ada. Kalau kamu perlahan sampai ujung, bila kamu submit, punyalah banyak kesalahan kan, dan masa untuk buat pembetulan tak ada kan. Itu pun salah satu kegagalan kamu dalam menguruskan masa. Right. Jadi bila kamu nak menguruskan masa ni, biasanya kita gunakan cartagan. Tahu tak cartagan? Tak tahu.
Tak tahu. Catagan. Okey, tak apa, saya Tak terangkan. tahu. Catagan ni kita biasa gunakan ketika buat projek development, software development. Untuk sains ke untuk RBT saya tak pastilah. Tapi untuk sains komputer, yes, catagan is your friend and you have to stick with the time, with the milestones. Ada beberapa batu tanda ataupun tanda, maknanya kamu dah siap dah part ni. So first part dah siap, then kita akan move on pada second part. Boleh tak pada second part kamu nak pergi betulkan balik first part? Kamu sebenarnya dah buang masa tau. Kamu dah fed up. Sebab masa tu lah kamu punya motivasi dah down. Jadi bila motivasi down, kamu akan rasa macam alah sana buat cikgu Abra ni. Makan rendah lah. See? Masalah tu sebenarnya masalah kamu, bukan masalah saya. Hanya sebab kamu terpaksa repeat beberapa perkara yang kamu dah terlepas pandang ataupun kamu malas hari tu, kamu dah malas nak buat yang kedua, objektif kedua. Itu pun adalah satu masalah yang ada dalam diri kamu, bukan pada saya. Jadi kalau kamu nak rombak balik catagan ni, dia akan jadi satu benda yang stressful pada kamu, yang mana kamu akan tertekan dengan subjek lain lagi. Jadi bila benda tu berlaku, maka kegagalan satu projek tu sangat besar. Okey. Jadi, itu cerita kegagalan. Cerita dah orang yang memang ikut tepati masa kan. Okey. Dia proaktif lah. Bila dia proaktif, dia tepati masa, dia proaktif. Okey, dia fokus satu perkara dalam satu masa. Ini adalah satu kelebihan orang yang menepati masa. Dia akan proaktif, dia dapat fokus satu perkara dalam satu masa. Dan bila dia siapkan objektif kedua, dia hanya buat objektif kedua sahaja. Dia tak pandang dah objektif pertama tu. Sebab objektif pertama telah pun disiapkan, telah pun dicapai. Hipotesis kamu akan kata kamu ada 3 hipotesis. Okey, hipotesis pertama tu telah pun lekapkan. Hipotesis tu telah pun disiapkan. Hipotesis tu telah pun dibuktikan. Sama ada buktikan benar ataupun dibuktikan salah, itu tak kisahlah. Tapi dia telah dibuktikan. Jadi kamu tak nak tengok dah, aku nak siapkan hipotesis kedua ni, aku nak siapkan eksperimen kedua ni. Boleh buat ke tak boleh buat? Jadi bila kamu dapat fokus satu perkara dalam satu masa, kamu akan senang, kamu seronok. Kamu akan seronok buat kerja tersebut, buat projek tersebut. Sebab apa? Kamu dah tahu dah hala tuju projek itu. Right. And then macam mana kita nak kekal fokus? Masing-masing kamu ada handphone kan sekarang ni kan? Betul tak? Betul. Bila masing-masing kamu ada handphone? Betul. Okey. Bila masing-masing kamu ada handphone, kamu ada WhatsApp kan masuk tu tak? Betul. Aduh. Jadi Ada. dia akan masuk. Pes. Sikit-sikit berbunyi. Tengah-tengah kita PES. Tengah-tengah kita kamu dengar kuliah ni pun kamu tengok handphone. Betul tak? Tengah sembang. Betul. Tak betul. Okey. Ada. Okey, jadi bila kamu nak Sikit-sikit. fokus, kamu kena matikan notification tu. Kamu keep your phone silent. Itu adalah salah satu cara untuk kamu fokus. Kawan kamu tak mati pun kalau kamu keep silent sekejap. Test kalau kematian keluarga cerita lain lah. Tapi dengan mematikan handphone tak mematikan persahabatan pun. Right. And then lastly disebabkan oleh kamu dapat kekalkan rentak kerja kamu tu, maka kamu ada ruang untuk berehat. Ada ruang untuk kamu beriadah. Nampak? Jadi hidup kamu balance lah. Tak adalah sepanjang masa nak kejar, siapkan projek. Kan?
Sunyi. Ada orang. Ada. Ada cikgu, ada. Ya, cikgu ada. Ada cikgu. Ada tu. Okey, Nur Nisa Amira line tak kuat tak apa, no problem. Kuliah ni recorded ya. Jadi tak perlu risau pasal kamu tertinggal bas lah. Kamu boleh, saya akan upload kat YouTube dan kamu boleh tengok balik lah kita punya kuliah pada hari ni. Okey, kita dah habis masa belum? Lagi 10 minit lagi. Ada lagi 12 minit. 12 minit. 2 minit 10 minit lagi. 2 minit lagi. Betul? 12. Okey, sekejap saya nak tunjukkan kamu contoh 11. sebenarnya cartagan contoh cartagan dalam sains komputer dia, kita ada cartagan kita lah, special lah kan. Sains komputer kan, bila berfikiran secara computer science, dia ada satu teknik ataupun beberapa perkara yang saya akan dedahkan lah. Sebentar ya, mana dia cartagan. Ataupun saya tunjuk cartagan saya lah. Biar belagak sikit. Bila lagi kan nak belagak korang ni kan. Boleh. Sila. Sekarang ni kat skrin kamu tu ada apa? Masa-masa. Pengurusan masa. Pengurusan masa. Okay, good. Masa. Ini cerita kamu lain. Contohkan. Okey. Okey. Stop sharing. Okey. Nampak tak catakan? Nampak cikgu. Nampak. Nampak cikgu. Okey. Nampak carta tu. Nampak je. Okey, alright. Nampak. Okey. Sekejap ya. Saya nak pointer. Pen. Okey, catakan ni dia ada pada bahagian kiri dia ni. Nampak yang conteng tak? Adalah perkara yang kamu nak buat. Okey, ini adalah catakan saya ketika saya buat PhD. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah saya ada aktiviti yang akan saya buat sebelah kiri ni. Manakala sebelah atas ni saya tuliskan jangkaan masa dan tapi dalam bentuk tahun dan juga bulan. Right. Nampak? Okay. Jadi aktiviti saya yang pertama adalah review literature, yang mana saya akan buat pada selama 6 bulan. Kau nampak 6 bulan. Jadi bila saya dah selesai aktiviti pertama ni selama 6 bulan ni, saya akan mula collect data. Collect data mengambil masa selama 9 bulan. Jadi setiap apa yang saya pangkah ni adalah milestone saya tau.
Apa akan jadi kalau data collection saya pergi ekstra, perlukan masa yang lebih? Semestinya lah saya nak analisis data saya akan tolak ke depan, betul tak? Jadi perkara-perkara macam ni yang kita nak elak bila kita nak menguruskan masa. Kenapa saya letak terlalu lama untuk data collection sampai 9 bulan kot. Data collection lama kan. Sebab saya letakkan flexibility masa supaya saya dapat ruang untuk berehat dan juga ruang untuk berehat dan juga ruang untuk buat kerja-kerja lain selain daripada research. Right. Dan sepanjang perjalanan projek kamu, menulis laporan biasanya dibuat paralel ataupun dibuat selari dengan tindakan kamu yang mula-mula ni. Nampak? Walaupun writing thesis ataupun writing report writing ni, biasanya report writing ni kita buat pada penghujung projek, tapi sebaik-baiknya kamu dah boleh menulis report tu, menuliskan kertas kerja kamu tu dengan okey, kamu dah siap chapter 1, kamu dah siap chapter 2, chapter 3, kamu tengah nak buat eksperimen. Jadi kamu dapat keep track setiap pergerakan, kamu dapat betulkan ayat kamu balik kan. Masa dah panjang, masa dah berjalan, tapi kamu tak mula menulis. Jadi kamu akan buang masa kamu pada satu hari. Kamu akan stres sebab apa, kamu nak siapkan report, kamu nak siapkan folio kamu. Jadi bila kita sikit demi sikit, benda ni akan selesai. Dan kamu akan ada banyak masa untuk betulkan ralat. Tahu tak ralat? Tahu. Lahai. Tahu. Ralat. Error. Hai. Form tu belajar ralat kan, sains pun belajar ralat kan. Bila kamu dapat masa untuk betulkan ralat, maka keadaan akan lebih terkawal. Masa kamu akan lebih bermakna, dan juga markah kamu mungkin akan lebih tinggi berbanding dengan orang yang buat tergopar-gapar. Kita akan tengok ni sepanjang tahun. Kamu akan tengok kawan-kawan kamu macam mana, kamu akan nilai diri kamu. Ini adalah soft skill yang kamu kena ada untuk subjek sains komputer. Right. Anyway, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada. Tidak ada. Okay. Tak ada cikgu. Okay. Anyway, untuk pengetahuan kamu, hari ini ada 154 orang. Saya tak tahu timbalan itu masuk ke tak. Tapi selepas sahaja kelas ini, saya dah siapkan satu assignment untuk kamu. Mudah je. Nak jawab soalan tu kan, soalan objektif je. Okay, sebentar ya. Ada 3 minit lagi ni. Soalan assignment ni sekadar menguji kefahaman kamu mengenai soft skills yang diperlukan untuk sains komputer. Okay, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Dia tak boleh cakap tak boleh. Dia mesti boleh punya. Boleh cikgu. Okay. Sebentar ya. Saya nak post assignment supaya kamu supaya kita dapat buat sedikit penilaian lah. Alright, assignment dah on. Sila jawab. Dan ada soalan? Tak ada soalan, betul?
Betul. Okay, Tak ada all the soalan. best. Terima kasih kita sudahi kuliah pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah wal as. Baca lah kuat-kuat dengar. وعافنا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالصبر آمين. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tunggu lobby. Masih cikgu.